Kalau dapat diperhalusi dan dapat diterangkan dengan jelas, saya rasa tak ada salah faham sebegini. Kalau itulah yang dihasratkan oleh kementerian lah. Sebab saya melihat kenyataan keluar petang semalam. Kan? Tetapi perkara ini dah berlaku beberapa hari. So ini sepatutnya dijelaskan lebih awal. Bukan soal penolakan, tidak. Saya rasa apabila keluar perkataan itu, kerisauan itu memang ada. Kita mengetahui mengapa model ini diperkenalkan. Ianya adalah satu kebaikan yang membawa pembinaan kerohanian, kerana pada hari ini kita melihat banyak kes-kes yang berlaku di kalangan remaja sekolah, seperti kes buli, seperti kes mengandung di bawah umur dan pelbagai jenis masalah sosial yang berkaitan dengan pelajar-pelajar sedang berlaku, dan kes ini sedang meningkat dari semasa ke semasa. Jadi pengenalan pelaksanaan hadis ini adalah satu permulaan yang kita lihat yang dihaskan kepada guru dan juga pelajar-pelajar Islam sahaja, dan ianya haruslah kita lihat sebagai satu perkara secara terbuka. Kita bersedia untuk berdepan atau bertemu dengan mereka. Kita boleh selesaikan. Ini hanyalah satu kekeliruan saja. Memang hadis 40, I think semua pun tahu, ini memang untuk murid-murid dan guru yang beragama Islam saja. Jadi kepada mereka yang menangguh di Al-Qur'an itu, saya kira kita harus fikir tentang kesannya kepada negara ini. Bukan saja ketenteraman awam itu terancam, yang boleh kemudiannya yang mengancam keselamatan negara. Saya kira lebih penting lagi ialah kedaulatan negara kita. Imej negara kita itu khususnya di pesada dunia itu harus senantiasa utuhlah. Kelihatannya polemik modul hadis 40 ini semakin mereda dengan penerimaan dan juga kenyataan dikeluarkan termasuk oleh PAS dan juga MCA. Juga bingkisan yang dikongsikan dengan penonton seketika tadi menggambarkan bahawa ia mungkin selesai dengan begitu murni dan harmoni sekali. Namun lebih penting untuk kita cuba menyelami mengapa ianya timbul, kerana ada pandangan juga yang mengatakan ia tidak harus menjadi isu pun sedari awal sekiranya ia dicermati dan ditangani. Dan kita juga ingin melihat apa ertinya apabila modul ini diperkenalkan dan mengapa dalam konteks kandungannya merupakan hadis 40 Imam Nawawi ini. Untuk tujuan itu kami bawakan secara langsung. Assalamualaikum dan salam muhibah. Saya Syed Menawar, dua panelis yang kami bawakan pada malam ini untuk membincangkan tentang polemik ini yang semakin mereda, tetapi penting untuk kita fahami latarnya agar kita dapat cuba mengelakkan pergeseran dan salah faham. Di sebelah kanan saya tetamu yang dibawakan lama tak bersama dengan saya di sini, Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Yusof Haji Osman, ahli lembaga pengarah IKIM, juga merupakan ahli Majlis Syura Pulau Pinang, tokoh Ma'al Hijrah. Banyak kalau sebenarnya saya nak membutirkan ketokohan, jadi saya sangat rasa gembira dan berbesar hati dengan kehadiran semula Prof bersama saya pada malam ini, dan digandingkan dengan anak muda pula ni Prof pada malam ini. Penggerak Duat Al-Falah dan juga mudir Akademi Pemikiran Turath Malaysia, Ustaz Ahmad Faiz Muhammad Khalil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz dan Prof, terima kasih kerana hadir pada sesi malam ini untuk kita melihat kembali polemik yang kelihatannya semakin mereda, tapi kita cuba mencungkil hikmah daripada episod ini, memahami dan cuba mengelakkan daripada berlakunya pertembungan ataupun salah faham. Saya nak mulakan dengan Ustaz dahulu dengan latar Akademi Turath itu untuk memahami. Mungkin ada penonton kita pun tidak terdedah secara menyeluruh tentang naskah hadis 40 ini. Kita bermula di situ dulu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'ahu dahu ba'd. Terima kasih Tuan Syed. Berkenaan dengan hadis 40, dia adalah hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Bilangannya disebut di situ 40, tetapi yang bilangan sebenar adalah 42. Dan Imam Nawawi wafat pada tahun 676 Hijrah. Kiranya dah 700 tahun. Hadis ini kiranya dipelajari daripada seluruh madrasah-madrasah di negara-negara Islam. Dan Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu bermatlamatkan dalam menulis hadis 40 ini adalah menghimpunkan hadis-hadis yang menjadi paksi bagi agama Islam keseluruhannya. Dipanggil
alaiha madarul Islam. Hadis-hadis yang di atasnya itu semua hukum hakam Islam berlegar dan nilai-nilai Islam berlegar berkenaan dengannya. Dan kita semua tahu hadis-hadis Rasulullah SAW kalau dihimpunkan dan dibuang pengulangan-pengulangan, hampir kira-kira dalam 60,000 matan hadis ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Maka dipelopori oleh seorang ulama namanya Ibn Salah radhiyallahu taala anhu. Beliau telah menghimpunkan hadis-hadis yang diringkaskan semua 60,000 itu berlegar kepada 26. Kemudian Imam Nawawi menyambung legasinya dengan menghimpunkan lagi hadis-hadis mencukupkan kepada bilangan 42. Dan 42 itu kenapa 40, kenapa tidak 50, 60? Kerana Imam Nawawi menyebut dalam awal muqaddimahnya, Nabi SAW menyebutkan siapa yang menghafal 40 hadis ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan dia di akhirat kelak sebagai orang alim. Maka kerana itu juga Imam Nawawi radhiyallahu taala menghimpunkan hadis 40 ini. Tapi yang asal utama niatnya adalah nak menyampaikan nilai-nilai Islam yang dapat kita fahami daripada hadis-hadis 40 yang cukup istimewa, yang kita sebut tadi intisari, intipati bagi kesemua hadis-hadis ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut bilangannya itu 60,000. Itu seringkas. Itu pengenalannya. Mungkin saya nak minta Prof Datuk juga mengulas tentang polemik yang ini, kebimbangan yang timbul, polemik yang pelbagai yang kelihatannya dipolitikkan pun ia juga. Jadi apa ruginya bila dia bawa sampai ke situ polemik ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Tuan Syed dan Ustaz Faiz. Ini bukan kali pertama di Malaysia ni. Ini saya dah bincang yang besar ni kali ketiga. Kali pertama kalimah Allah. Yang saya sebut juga tak boleh dipolemikkan. Sebab bila orang itu beragama, mana ada tu orang beragama tak ada Tuhan? Mesti ada Tuhan. Dan bila ada Tuhan, mesti ada nama Tuhan dia. Tak bolehlah ambil nama Tuhan orang lain bagi kepada agama orang lain. Tak boleh. Kalau orang Kristian, Tuhan dia Jesus. Dan dia menerima orang itu. Kalau tu Hindu, Siva, Subramaniam dan sebagainya. Jadi itu jadi polemik dulu kan. Kenapa? Itu episod yang pertama. Yang kedua ni saya nak sebut, saya pun bagi juga ceramah di masjid saya berkaitan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengikrarkan orang masuk Islam. Dalam Islam ni kita bukan menerima konsep holy man ataupun priesthood. Kita tak terima konsep itu. Kita terima konsepnya ialah kalau kita tak bolehlah pergi jumpa katakan perantara dalam kes agama orang lain. Kenapa ada priesthood, kenapa holy man? Sebab holy man ni dia terlalu kudus sehingga dia boleh berdoa kepada Tuhan. Kita nak berdoa sendiri lah. Jadi konsep itu. Jadi tak ada isu kalau orang faham Islam. Balik sama dengan ini. Saya kalau Tuan Syed sebut, saya lihat ada 4 golongan ni. Pertama, orang awam biasa. Orang awam biasa ni yang awamnya baca surat khabar saja. Saya tak mengatakan bahawa surat khabar itu bukan sumber ilmu, tapi setakat itu ya. Yang kedua adalah orang agamawan. Dalam perkara ni, tapi sebahagiannya tak mau dipolemikkan, lebih baik dia diam. Yang ketiga adalah golongan yang saya sebut dan sebagainya, mungkinlah ilmuwan biasa. Maksudnya dia, kalau agamawan ini dia agama dan ilmuwan dalam agama. Maksud saya sekarang ni, orang lain, orang macam saya, ahli sains tapi nak masuk syurga. Ada orang ekonomi nak masuk syurga dan sebagainya. Dan jadi kita ni amat sensitif dengan agama kita. Bila orang kata apa, kita yang tak betul kita nak marah juga. Tapi kita sebab kita ada ilmiah di belakang maknanya adalah ciri-ciri keilmiahan, kita tak semudah itulah untuk mempolemikkan benda-benda macam ni. Kita pun pernah juga nak polemikkan tentang isu sains ni. Sebab pendekatan sains ni boleh juga kita nak cerita tentang Isra Mi'raj melalui pendekatan saintifik. Jadi banyak perkara yang kita boleh polemikkan. Tapi kita tahu bahawa benda itu jangan dipolemikkan. Kalau kita buat kumpulan ni. Yang terakhir ni adalah golongan ahli politik. Kalau saya masuk golongan ahli politik pun ada 2 juga. Satu ada subsetnya. Satu politik yang purely nak gunakan politik
untuk menggunakan apa saja isu untuk dipolitikkan. Okay. Yang satu dia kan ahli politik ni, ada yang mereka yang berfikir. Mereka juga bimbang. Takkanlah kita sebagai ahli politik ni segala-galanya kita nak polemikkan, nak ambil keuntungan. Sepatutnya kita sebagai ahli politik menyelesaikan masalah. Kita memberikan penyelesaian, bukan kita menimbulkan masalah. Bahkan menjadi sebahagian daripada masalah. Itu kena undang, Datuk. Saya berbalik kepada Ustaz tentang hadis 40 ini. Apabila ia cuba ataupun diperkenalkan sebagai modul, mungkin kita tidak ada wakil kementerian untuk menjelaskan ini. Tapi apa intipati hadis 40 itu yang mungkin cuba digunakan dan untuk membereskan permasalahan apa dalam pendidikan kita hari ini di kacamata Ustaz? Hadis 40 ni banyak dimensi yang kita boleh dapat faedah daripadanya. Sebab saya sebut tadi, dan saya akan hurai sekali lagi berkenaan dengan apa maksud bahawasanya hadis itu berlegar Islam di sekitarnya. Contoh, hadis yang pertama daripada hadis 40 ini adalah hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa sampai akhir hadis. Iaitu amal itu dengan niat, dan bagi setiap seorang balasan atas apa yang dia niatkan. Iaitu permasalahan hidup kita ini berlegar, kata para ulama, antara dua, ima perbuatan, ima intention, niat. Maka Rasulullah SAW telah daripada hadis tadi menyelesaikan separuh daripada permasalahan manusia, iaitu kita diukur baik buruk bukan saja melalui perbuatan tetapi melalui intention, niat kita. Dan begitulah juga pahala dosa bagi orang Islam terutamanya. Maka pahala akan dapat jika niat kita baik dan bertepatan dengan syariat kalau berkaitan dengan amal ibadat, dan kalau berkaitan dengan adat, maka kalau niat yang baik kita akan dapat pahala itu. Dia menyelesaikan banyak isu. Hadis yang kedua pun begitulah juga. Dalam kalau dalam sistem pendidikan kita, banyak juga kita boleh ambil untuk kita terapkan. Kita sebut macam YB Fadlina dia telah lancarkan sebelum ni penghayatan modul hadis 40, disebut penghayatan. Maknanya kita nak menerapkan nilai-nilai yang baik. Bagai contoh, macam kalau pelajar-pelajar ataupun pekerja-pekerja, maka pelajar-pelajar ni dia akan daripada hadis yang pertama, dia akan belajar, dia akan saya belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya belajar untuk nak buat perbuatan-perbuatan yang baik, maka hindari niat-niat yang tak baik. Maka dia akan terjaga daripada sudut itu. Lepas tu dalam hadis ni ada yang lain, contohnya kata Allah ihsan ala kulli syai. Allah Taala mewajibkan kita berbuat baik kepada segala perkara. Maka kalau sembelih pun Nabi SAW suruh kita buat baik, buat ihsan, maka apatah lagi perkara-perkara yang lain. Maka belajar dia akan buat dengan terbaik. Kalau dalam dengan ibu bapa, dia akan bermuamalah dengan cara yang terbaik. Begitulah dengan boleh kita dengan guru kata isinya kalau dimodulkan untuk latihan amalan, bertujuan untuk membentuk sikap. Betul. Itu memang yang itu tujuan sebenarnya, untuk kita jadikan pelajar daripada kecil lagi orang yang berbuat dengan akhlak yang baik. Saya nak ucap terima kasih kepada Prof ni, sebab bagi saya dua buku ni itu saya seronok bila Prof datang. Sains dan Agama, Salah Faham, dan ini Menjejaki Kebenaran Saintifik, Isra' dan Mi'raj. Saya tahu Prof nak menambah tadi, cuma saya ingin kaitkan juga, kita ada banyak kitab dalam tradisi Melayu Islam, khususnya di sebelah sini. Tapi istimewanya himpunan hadis 40 ini dalam konteks dunia keilmuan kita. Saya nak komen itu memang betul kan. Sebab bila saya baca hadis ini, saya lihat agak berbeza perspektif. Bukan itu sebab sebagai ahli akademik dan sains. Cuba tengok bagaimana Imam Nawawi susun. Pertama sekali dia letakkan innamal a'malu binniyat. Dalam erti bahasa sekarang ni, dalam apa saja yang kita buat, kita kena ada gagasan. Kalau kita nak membangun negara, kita kena ada gagasan. Kena nyatakan ini semua benda ni. Dia bukan hanya setakat ejasan, sebab dalam niat itu dia ada qasad, ta'aruf, ta'yin. Bukan qasad maknanya maqasid, maknanya objektif. Jadi kita ada wawasan, sekarang saya nak jadi guru. Saya tak boleh jadi guru kalau saya tak dapat ijazah. Jadi kita objektifnya apa? Guru apa? Jadi kita nampak hadis yang pertama itu seolah-olah sudah menjawab sebahagian besar. Kalau kamu clear, kalau dia sebut dalam ni, kalau kamu bingung Madinah kerana dunia yang kamu dapatlah. Kalau isteri kamu nak kahwin dapat. Kalau dunia Allah kamu dapat. Tapi lebih luas lagi, bahawa setiap kehidupan umat Islam ni dia mesti ada vision, mesti ada bermatlamat. Kita tengok hadis yang kedua.
apa dalam hadis kedua. Hadis yang kedua menceritakan tentang takrif. Tentang seorang yang berkulit hitam datang nampak dari jauh, dia tanya Rasulullah, terang pada aku, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Maknanya ini sains. Dalam sains, kalau saya tak takrifkan apa itu hidup, macam mana saya nak buat biologi? Masya-Allah. Kalau saya takrifkan apa itu jarak, macam mana buat fizik? Sebab itu fizik dia bermula dengan takrifan dimensi. Apa itu jarak, apa itu jisim, apa itu masa. Setelah dijelas itu, dia sama dengan agama. Basic foundation of agama itu perlu tahu. Apa itu semayang, apa itu tu. Dan semayang ini bukan yang benda yang boleh kita ukur dengan parameters duniawi. Tak ada matriksnya. Saya tak boleh kata ini tuan saya 10, ini 9 tak boleh. Betul. Ini tak boleh. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga dia pergi dengan detail, iaitu bagi foundation bunya Islam. Dia bagi tahu bahawa jadi kalau kita nak buat satu foundation ilmu, this is the foundation. Baik, Datuk dan Ustaz, kita semula mendalami himpunan hadis ini. Kita akan melihat kepentingannya di dalam konteks membina pemikiran, kerangka fikir dan membawa kepada polemik mengapa ianya timbul salah faham ini. Jadi suruhkan sekalian anda bersama kedua-dua panel seketika nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi dan Digital. Buat semua penonton RTM, saya ingin ucapkan selamat Hari Merdeka, selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Marilah kita bersama-sama dengan bangganya mengibarkan jalur gemilang, terapkan rasa cinta terhadap negara dan kita bina Malaysia yang lebih baik untuk semua, insya-Allah. Terima kasih. Zahirkan rasa cinta kepada negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Saya, Chow Kon Yao, Ketua Menteri Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Ayo bersama-sama semarakan kempen Bulan Kebangsaan ini dengan semangat patriotisme dan rasa cinta kepada negeri dan juga negara. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Mula sekali dalam pendaratan saya dengan staf saya dan saya tu, tiba-tiba satu letupan bunyi. It was very frightening when you got M16 shooting right behind you. Dan saya tengok berdarah. Kulit tu memegang jari dia. I discovered that aircraft that was shot earlier on, pisahkan dia punya negatif positif, terkontak sekali, meletup. Salam Malaysia Madani. Saya Iwan Benedik, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kemerdekaan dan Bulan Kebangsaan kepada semua rakyat Malaysia. Semoga kemerdekaan ini diisi dengan semangat kebersamaan untuk kita sama-sama menjayahkan kemakmuran, kejayaan dan juga kemajuan negara Malaysia kita, supaya generasi masa akan datang berbangga dengan apa yang kita laksanakan pada hari ini. Bagi memeriahkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan diadakan pada 30 Ogos 2023 hari Rabu, pukul 2 petang di Dewan Plenary Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Majlis ini bertujuan menzahirkan rasa cinta kepada negara
serta menyemarakkan penghayatan kemerdekaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Majlis ini juga diharapkan dapat menjadi wadah untuk kita kekal bersatu mendukung semangat perpaduan Malaysia Madani. Amanat perdana ini juga boleh ditonton secara langsung di stesen televisyen tempatan. Selamat Hari Kebangsaan 2023. Tekad perpaduan, penuhi harapan. Anda sedang menyaksikan Bicara Naratif secara langsung. Kita menyuluh persoalan berkait tentang polemik hadis 40 yang nampaknya mereda. Tetapi kita cuba untuk membuka semula untuk memahami realiti ini agar kita dapat mengutip pengajaran daripada episod ini. Dan seketika tadi sebelum berehat, Prof. Emeritus tetamu saya, Dr. Muhammad Yusof Osman, telah membicarakan tentang bukan hanya soal kandungan intinya tetapi bagaimana secara sistematik kandungan itu disusun ikut keutamaannya. Jadi ini satu pendekatan yang selalunya orang tengok kandungannya saja tapi sebenarnya dia ada ilmu di sebalik penerbitannya sendiri. Prof, Datuk. Okey, pertama sekali ialah susunan. Susunan itu pertama sekali menyatakan kepada kita bahawa kehidupan kita ini mestilah bermatlamat. Tak boleh jadi manusia dulu. Yang seterusnya kita lihat ini seolah-olahnya Rasulullah ini membicarakan sesuatu yang untuk menyatakan kepada kita bahawa kamu datang ke dunia ini bukan secara kebetulan. Ayah kamu tidur dengan mak kamu jadi kamu. Kamu ada satu mesej besar. Dengan innama amalu binniat itu, kita ada satu mesej besar yang Allah Taala kita suruh kita buat, iaitu sebagai khalifah Allah, dan datangkan Rasulullah untuk menjelaskannya dan kita ada tugas untuk melaksanakannya. Itu yang saya nampak. Sebab itu hadis yang berikutnya itu yang seterusnya ini banyaknya akan menyatakan tentang bagaimana tingkah laku, akhlak, adab yang kita perlu ada untuk kita, bukan untuk kita selamat, untuk kita melaksanakan tugas ini. Dan bila berlaku ini yang polemik ni, saya tak akan berlaku polemik kalau semua orang yang bincang ini ada adab. Itu. Sebab mereka bila bincang tentang ini, dia adab entah ke mana, apa ke mana, racial yang ke depan. Sedangkan kalau nak melarang saya baca hadis ni, Rasulullah itu dia tinggal dua perkara. Satu Al-Quran, yang kedua sunnah. Tapi kebetulan saya sebagai ahli sains, saya baca Ibn Haytham. Ibn Haytham ada tiga. Ilmu ini sumbernya tiga. Satu Al-Quran. Cirinya Al-Quran semuanya benar. Walaupun otak kamu bercanggah dengan kamu bilang. Yang kedua hadis. Hadis ini memang Rasulullah benar, tapi cirinya ialah untuk membenarkan Al-Quran itu dan menunjukkan kepada itu. Yang ketiga ialah alam ini. Sebenarnya alam ini ayat Allah. Jadi kalau kita, misalnya saya bagi contoh lah ni. Kalau kita tengok lembu, apa dia makan? Dia makan rumput. Maknanya makanan dia tersedia untuk dia. Tapi manusia, dia tak makan padi. Allah Ta'ala hanya menyediakan pada dia padi. Tapi dia makan nasi. So, daripada padi untuk menjadi nasi, nak buat macam mana? So, dia kena belajar sifat-sifat padi tadi. Macam mana dia nak pisahkan padi dengan hampanya. Setelah pisahkan, dapatlah beras. Tapi beras ni tak ada makan lagi. Burung boleh makan, tak ada makan. Kita kena masak nasi. Nak masak nasi, kena tahu airnya banyak mana. Suhunya banyak mana. Ada ilmu di situ. Ilmu di situ. Jadi maknanya daripada padi untuk menjadikan nasi untuk kita hidup ini, kita kena guna sains dan teknologi. Dengan kata lain, kita kena memahami ciri alam. Sebab itu kata Ibn Haytham, satu sumber lagi adalah ini alam tabi'i. Dan kamu tak boleh hanya kena Allah, kena Nabi, nasi tak makan, tak boleh macam mana? Tutup aurat. Tak ada pokok yang siapkan baju. Ini daripada kapas, ini daripada polister. Tapi kita diminta untuk tutup urat. Jadi kita kena ada idea bagaimana nak menutup urat ini dan bagaimana nak mengambil kapas tadi, nak menukarkannya. Sebab itulah kerja khalifah. Jadi Allah Ta'ala berikan pengetahuan ini sebab nak menjalankan tugas kita. Sebab itu ketika malaikat bertanya kepada Adam ni, kepada Allah Ta'ala, kan, kenapa nanti Adam yang sedangkan dia nak melakukan kerusakan, Allah Ta'ala, kamu tak tahu, aku lebih tahu. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu. Tengok apa Adam yang boleh ni. Dia boleh menamakan benda. Menamakan benda, ayat Quran kata menamakan benda. Tetapi bila saya kata ini gelas, kita tak akan faham ini gelas tanpa memahami sifat dia. Dia boleh
masuk air. Ini pen. Apa sifat dia? Dia boleh menulis. Jadi kita memahami sesuatu itu dengan memahami sifatnya. Jadi istilah hari ini namanya sains. Tapi istilah di zaman Nabi dulu, alam tabi'i, ayatullah. Itu disebut sebagai ulul albab. Pendekatan Ibn Haytham boleh saya sebut sebagai evidence based. Science approach, mana dia nak membuktikan satu sama lain alam ini. Susahnya sikit bila kita sebut dengan science approach ni. Istilah sains tak ada untuk itu ya. Yang disebut sebagai ilmu kalam. Zaman Yunani disebut sebagai ilmu falsafah. Itu yang dihujah oleh Al-Ghazali. Zaman Islam disebut sebagai ilmu kalam. Ilmu sains ini zaman Latin. Abad ke-17. Jadi bila orang sekarang ini menyebut, boleh tak saya sebut ini sebagai saintifik? Saya kata saintifik yang digambarkan hari ini sudah itu sangat tepat dengan buku yang Prof bagi kat saya ni. Saya bayangkan Ustaz, kalaulah ianya bersifat modul diperkenalkan, dan kerisauannya sebelum ini kalau dalam konteks kaum lain, dia risau kalau ini proses yang akan cuba menyerap dalam pendidikan, tapi sudah diberi jaminan bahawa ini hanya untuk Muslim. Tapi saya bayangkan juga Ustaz, kalaulah huraiannya, tafsirannya seperti mana yang Prof Datuk buatkan itu tadi, saya bayangkan begitu luasnya setiap satu hadis itu dalam konteks membina bukan hanya kepribadian tetapi berserentak dengan pemikiran. Ya, betul. Sebab tu hadis-hadis ni kan kita sebutkan tadi, dia dalamnya itu ada bentuk nilai, ada bentuk pemikiran seperti Prof sebutkan tadi. Maka benda-benda yang sedemikian, kalau kita tengok dengan pandangan yang adil, dia bukan terhad pada orang Islam saja. Tidak ada siapa pun yang tak nak untuk berfikir dengan ke depan, dengan lebih bijak. Itulah juga nilai. Semua sepakat. Iaitu tak ada siapa pun yang tak mau dihormati. Jadi kalau kita nak masyarakat kita ini jadi masyarakat yang beradab, yang penuh dengan nilai yang tinggi, maka saya rasa dengan mereka melihat isi-isi yang ada dalam hadis ini, mereka pasti akan setuju. Cuma masalahnya mereka belum lagi dibentangkan, mereka belum baca seperti kata pepatah Arab, an-nas a'da ma jahilu. Manusia ni dia musuh bagi benda yang dia tak tahu. Jadi kalau mereka tahu nilai, maka mereka akan mengambil hadis ini bukan untuk pada orang Islam saja, bahkan pada orang yang bukan Islam sekali. Ya. Sekaligus Ustaz, ini membayangkan kepada kita pendekatan memperkenalkan hadis 40 ini juga penting untuk membina disiplin fikir. Kerana pada hemat saya, masalah kita hari ini, termasuk polemik yang sedang kita berdepan hari ini, bukan hanya soal sikap, bukan hanya soal baik, tapi kena betul cara fikirnya. Boleh Ustaz? Mungkin saya masuk sikit sebab ada baru ni polemik, ada orang saya tak mahu sebut nama lah, dia buat polemik terhadap hadis yang ke-8. Dia kata di Nabi SAW sebut umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya diarahkan untuk memerangi manusia, disebut manusia, sehinggalah mereka mengucap 2 kalimah syahadah sampai akhir lah. Dia kata ni suruh perang ni, lepas ni kita suruh anak-anak kita sekolah perang. Itu masalah bila dipahami secara literal. Dan saya cakap itu kepada Tuan Syed dan Prof, benda ni juga yang berlaku dalam masyarakat Muslim. Kita tahu ada golongan IS, golongan Al-Qaeda yang mana ekstrim, menyembelih orang, melakukan keganasan, teror dan sebagainya. Dia berasakan pada salah faham terhadap beberapa hadis. Jadi saya lihat, kalau hadis-hadis ini dibentangkan dengan pemahaman yang benar, faham yang muktabar daripada para ulama, saya rasa akan selesai benda tu. Dan masyarakat Islam akan hidup dengan bersederhana, beradab, hidup harmoni dengan masyarakat yang lain. Kata Tuan Syed, saya teranglah sikit berkenaan dengan polemik dia kata, bukan maksud uqatilan nas, bukan bermaksud kita boleh perang tu dengan erti kata bunuh orang pada orang bukan Muslim duduk lena dekat katil, kita ambil pedang pergi tetap kepala dia, bukan itu. Bahkan maksud uqatil adalah kita memerangi. Maksud mana memerangi ataupun kalimat qatala bermaksud daripada dua pihak. Iaitu mereka perang kita, maka kita perangi mereka atas dasar mempertahankan diri. Dan dalam ayat Quran sendiri Allah Taala sebut waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu. Orang yang memerangi, perangilah orang yang memerangi kamu. Dan tapi Allah Taala sebut la ta'tadu, jangan melampaui batas. Jadi kalau kita lihat daripada hadis ini dan buat tafsiran kita sendiri, kata ni menyuruh kita memulakan perangan, tak ada. Sebab kita, satu Prof kata
mana-mana dunia akademik pun adakah kita ambil satu teks, satu contoh data, lepas tu terus kita dengan satu data kita buat conclusion? Ada boleh? Boleh, mana boleh, mesti ada perhimpunan data, pengumpulan maklumat, lepas tu baru analisis, kemudian baru jam tu conclusion, masuk conclusion. Jadi macam itulah kita kena adil. Maka tak boleh kita lihat dengan satu hadis kemudian kita interpret dengan pentafsiran kita sendiri. Bahkan kena dihimpun dengan hadis-hadis yang lain, kemudian Al-Quran yang lain. Maka sebab tu saya tekankan lagi bahawa penghayatan modul ini membantu untuk kita banyak menyelesaikan salah-salah faham dan faham ekstrim dalam masyarakat kita zaman kini. Prof, pemikiran ini berpunca daripada disiplin ilmu yang menyebabkan kita menafsirkan luar daripada konteks. Saya rasa jadi sebab saya tengah ialah buat kajian tapi taklah macam kajian macam dulu. Saya rasa dia berpunca daripada sifat secularism. Bila lahirnya sekular ini bukan lahir zaman Nicholas Copernicus, zaman Newton, ini baru sangat. Dia lahir daripada zaman Socrates. Bila lahir satu pandangan yang berbeza antara orang agama dengan orang yang melihat alam tabi'i ini, masing-masing saling mencurigai. Itu yang akibatnya. Saya bagi contoh. Bila Socrates, sebab itu dalam buku Tahfudz al-Falasifah oleh Imam Ghazali, dia tak mengharamkan semua ilmu falsafah. Dia mengatakan sebahagian ilmu falsafah paling besar boleh pakai. Tapi ada secebis yang lain itu kena hati-hati. Dan sehingga kemudiannya kita tahu yang menulis kitab melawan dia ini adalah Ibn Rushd. Ibn Rushd kan lahir tahun 1126 setelah meninggalnya Al-Ghazali 111 tu. Jadi saya nak sebut tentang secularism ni. Yang berlaku ialah pada peringkat awal Socrates dia adalah seorang bangsawan, anak orang kaya, dia tak ada masalah tentang duit. Hidup zaman itu ialah sama ada you jadi pemimpin di atas, yang lain itu hamba adi, itu saja. Sebab di atas itu pemimpin dan didokongi oleh orang agamawan dia. Di zaman Yunani itu mereka percaya kepada banyaknya Tuhan. Ada Tuhan bernama Zeus, ada Tuhan bernama Apollo, ada Tuhan bernama Athena. Athena perempuan, Tuhan perempuan pun ada. Jadi kemudian Socrates mengungkapkan satu idea, iaitu untuk mencari kebenaran kita kena banyak soal. Dan bentuk soalan itu mesti ringkas, tepat, objektif. Itu istilah digunakan. Ringkas ya. Apa ini? Ini air. Kan? Untuk apa? Untuk minum. Dia kena jawab cepat begitu. Jadi dia tak tulis buku, tapi Plato yang kemudiannya membuat menyusun dan dibuat dengan lebih baik oleh Aristotle, dan nama gelarannya pergi ke Aristotle lah. Kemudian bila dia sampai kepada Tuhan, lalu dia start bertanya, Tuhan itu apa? Jadi dilihat sampai hari ini pun Tuhan itu basic bentuk, kalau kita tengok dalam dia punya kita kata dia buat bukan patung-patung lah. Semua Tuhan tu berbentuk orang. Hanya ditambah dengan ton dia, ditambah dengan tangan lebih, ditambah dengan sayap dia. Jadi maknanya dia kata Tuhan tu sebenarnya macam manusia. Apa yang kamu ceritakan ni. Tetapi kamu nak supaya orang hormati kamu sebab kamu ni, kamu cek kamu descendant daripada anak Tuhan, dewa-dewa dewa sebagainya. Jadi akibat dia kata gitu, maka mereka ini menuduh dia merosak pemikiran anak remaja. Lalu dibawalah ke mahkamah, bukan ke mahkamah Kristian ni, mahkamah satu lah. Dan dalam satu hari dia dihukum bunuh. Pada tahun 399 Masihi. Dia lahir 477 sebelum Masihi. Bagaimana kita kaitkan itu dengan realiti hari ini? Akibatnya ialah dia lupa, masyarakat dia lupa bahawa golongan yang memerlukan akal ni, berfikir secara beralasan ini sebenarnya mendapat tempat di hati ramai orang. Dan kita amat puas kalau orang tu boleh berhujah dengan memberi alasan-alasan saintifik. Jadi kalau ustaz kata semayang tapi tak boleh bagi alasan, dia tak perhati. Dia akan perhati kalau kita beri alasan. Akhirnya orang yang mendukung dia ramai. Jadi orang lamun kelemahan, orang ini hanya menjauh satu. Tapi dalam masa sama dia nak menambah hati, dia gunakan autoriti dia. Sebab dia menghukum. Jadi timbul antara dua ini, timbul ustaz kata tadi, yang jadi polemik sekarang ni. Kalau saya tengok isu ini pun hasil daripada situ. Dia melihat itu di segi kacamata yang beza, dan begitu juga dengan berlaku kepada Galileo Galilei yang akhirnya dia dipenjarakan. Tapi tak pernah berlaku dalam konteks umat Islam. Memang kita tahu Ibn Haytham dipenjarakan. Kita tahu ramai lagi lah, Al-Biruni pernah dipenjarakan juga. Khawarizmi pun begitu. Tapi bukan atas alasan
agama itu. Dia alasan lain. Itu Prof, jadi mengingatkan saya tentang pentingnya penyusunan dan kita menghadam naskah sebegini. Bila Prof sebutkan soal tahafut falasifah, mendahuluinya adalah merupakan maqasid al-falasifah yang digambarkan bahawa menyusun semula falsafah Yunani itu, kemudian menunjuk dalam tahafut bahawa ini lemah, ini lemah, ini lemah. Jadi ya, itu kita akan ulas lebih lanjut, Prof Datuk, selepas kita berehat seketika. Ini sudah tiba masanya prinsip-prinsip rukun negara kita angkat dan kita tekankan semula dalam kalangan kita semua, rakyat Malaysia. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Tekad dan semangat perpaduan, mari bersama kita penuhi impian. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2023. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2023 kepada seluruh rakyat Malaysia, terutama sekali kepada para pejabat awam. Sebagai sebuah negara yang dibina dengan acuan perpaduan yang kukuh antara agama, kaum dan budaya, kita sebenarnya saling melengkapi antara satu sama lain. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini menunjukkan betapa teguhnya keharmonian kaum di Malaysia dan harapan saya agar ia berkekalan dan semakin utuh dalam usaha kita menjayakan agenda Malaysia Madani. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2023. Tekad perpaduan penuhi harapan. Orang ramai dijemput hadir untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada 31 Ogos ini jam 7 pagi di Dataran Putrajaya. Saksikan pelbagai acara menarik, antaranya acara pembarisan dan perarakan, persembahan terbesar 400 pergendangan pelbagai jenis, persembahan aksi tempur oleh wira-wira negara, persembahan udara dan banyak lagi. Layari www.merdeka360.my. Ingat tak jam yang berdetik tepat jam 12 malam hari kemerdekaan kita? Alah, bila itu wajib akan ada setibanya ulang tahun kemerdekaan negara. Tak tahu dekat mana jam tu? Inilah tempatnya, Bangunan Sultan Abdul Samad. Menara jam ini berketinggian 41 meter bersamaan 135 kaki dan direka untuk menggema Big Ben dengan gaya Indo-Saracenic. Dan mengikut catatan sejarah, ia telah mula dibina pada tahun 1894. Bangunan ini pada asalnya adalah untuk menempatkan pejabat pentadbiran British. Namun pada tahun 1974, ia dinamakan sebagai Bangunan Sultan Abdul Samad bersempena dengan nama Sultan selama memerintah ketika itu, iaitu Sultan Abdul Samad. Bangunan ini pernah dijadikan sebagai mahkamah negara, iaitu Mahkamah Persekutuan Malaysia, Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Tinggi Malaya. Sehingga kini, Bangunan Sultan Abdul Samad masih menjadi lokasi bagi acara resmi negara dan juga aktiviti kemasyarakatan. #Demi Negara, kita jumpa lagi. Ya, rancak kita berbincang tentang polemik Hadis 40 ini bersama dua panelis, iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Yusof Haji Osman dan juga Ustaz Ahmad Faiz Muhammad Khalil.
di dalam perbincangan sebelum kita berehat seketika tadi, Prof, saya bangkitkan tentang naskah tahafud dan maqasid. Prof ingin menambah ujahannya di situ. Debate tentang tahafud ini mungkin agak tinggi lah, dan kita pun tak dengar di kuliah maghrib, di kuliah biasa pun tak dengar. Sebab istilah yang digunakan itu pun istilah falasifah. Falasifah ini adalah pencarian ilmu di zaman Yunani. Sebenarnya takrifan ilmu bermula dekat situlah. Kemudiannya bila dimasuk dalam Islam tu, contohnya kan, kita kata apa itu falsafah di sana? Love of wisdom. Tapi orang cinta kepada kebijaksanaan, hikmah. Lalu ditanya lah, kebijaksanaan itu untuk apa? Sebenarnya kebijaksanaan untuk mencari kebenaran. Itu. Jadi akhirnya macam mana proses nak mencari kebenaran ini? Salah satu prinsip adalah kena banyak soal. Dan bila saya baca dalam National Geographic yang menceritakan tentang Socrates ini, dia kata sampai hari ini pun proses yang sama masih digunakan dalam mahkamah. Kenapa hakim itu membenarkan public prosecutor ataupun pendakwa raya dengan defense counsel? Sebab dia soal apa saja, hanya hakim akan menyatakan soalan ini tak boleh keluar lah daripada apa yang dituduh. Jadi dia hakim kena melihat itu. Kalau tidak, takkan habis perceraian. Lepas itu soalan habis, dan dari persoalan-soalan itu nanti kita dengan evidence yang dibagi, jadi kebenaran akan terserah sampai hari ini. Jadi balik itu tentang konsep falsafah. Tapi bila datang kepada Islam, istilah falsafah tak digunakan. Dia menggunakan sebagai ilmu kalam. Saya buka dictionary Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa punya kamus Dewan tu, dia jelaskan lagi sebenarnya tak habis tu. Ilmu kalam itu hanya sebutan, sudah jadi kita kata macam falsafah tadi dah. Jadi sebenarnya ilmu kalamullah ada macam lagi. Ilmu kalamullah, iaitu kalam, dan kalam itu juga dirujuk kepada bila kamu nak tengok ilmu Allah ni banyak mana, kalam kamu dakwat yang satu laut. Jadi kalam itu maksud begitu. Jadi kalau kita rujuk kepada situ, maka apa yang diberikan oleh Islam itu cukup luas. Tapi kemudiannya mereka orang Byzantium yang selepas zaman Yunani ini, dia masih tertarik dengan pendekatan Yunani ini, walaupun sudah lahir Nabi Isa. Sebab itu ada satu golongan Kristian yang saya baca lah ni, yang di Jerusalem yang tak bersetuju dengan pendekatan Kristian ataupun padri di Alexander, dan juga satu lagi dekat di sebalik yang Ukraine, dia orang sudah ada kat situ. Sampai dekat Greece pun pemisahan agama dan juga yang menunjukkan itu sehingga berperang atas alasan bahawa yang padri di Jerusalem ini mengatakan bahawa kita tak boleh pisah antara sains dan agama. Atas alasan itu mereka diserang. Tapi kebetulan lah ketika itu kan, macam Rasulullah jugalah, orang Mekah tak ada, orang Habsyah boleh terima dia. So orang Parsi terima dia ni. Jadi kita tengok bila datang Islam, dia abolish semua ni. Dia bangun ilmu baru. Sebab itu kita ilmu baru yang kita tengok. Kalau sekarang ni kita bincang Madani, mungkin masalah yang kita bincang Madani. Kita akan panjangkan lagi lah. Jadi konsep Madani itu bukan hanya sekadar membina itu, tetapi kalau mesti ada prinsip asas dasar yang membangunkan masyarakat di atas itu. Ustaz, kita mula mencongkil balik hikmah daripada proses keilmuan. Berlatar belakangkan polemik hadis 40 ini. Saya lihat penting juga apabila dihuraikan tadi pendekatan itu, kerana tumpulnya analisa dalam kalangan umat ini menyebabkan, saya selalu menyebutnya sebagai pemikiran binari, tak mampu untuk melihat sisi-sisi lain. Ustaz, bagaimana dalam kacamata Akademi Turath dalam elemen mengembangkan pemikiran umat ini? Turath sebenarnya adalah tradisi yang kritis. Kalau dalam Turath, kalau kami dalam pembelajaran hadis 40 ataupun mana-mana kitab-kitab, memang kita ada dipanggil tradisi
fanakil. Dia bagi istilah fanakil. Fanakil itu maknanya fa'in qulta qultu. Maknanya kalau engkau kata, aku pula kata. Maknanya dia ada bokmai andaian. Dia memujadalah. Maksudnya contestation of ideas. Ya, betul. Jadi kalau contohlah kita sebut tadi, umirtu an uqatilan nas. Kalau engkau kata, maksudnya Nabi suruh bunuh semua, maka apa aku nak jawab? Gitu. Jadi maka dia ajar pelajar-pelajar ni untuk dia buka dimensi, untuk dia nak cuba faham apa andaian-andaian pihak lawan, dan kita cuba berselit masuk untuk kita nyatakan pandangan kita dengan disiplin-disiplin ilmu tertentulah. Maka turas ini dengan pembelajaran dalam apa-apa ilmu, terutamanya hadis 40 ini, sebenarnya kita sebut membina gagasan berfikir yang begitu kreatif dan juga analisis yang begitu tepatlah. Dia tidaklah menyebabkan pemikiran pelajar-pelajar menjadi jumud. Bukan kadar hafal. Selalu orang banyak skeptik. Belajar lagi, hafal sahaja, maka nanti jumud pun tak. Sebenarnya kalau dari situ bukan sekadar hafal, bahkan kalau kita ikuti betul-betul, maka dia akan membina pemikiran yang begitu kritikal. Tapi Ustaz, tidakkah itu realitinya hari ini kita melihat dalam konteks umat pun? Kita tak perlu sentuhlah soal politik ni. Politik ni mungkin lebih terbelah lah. Tapi dalam cara kita berfikir dan mengamati persekelilingan, tadi kata alam ini juga, Ibnu Haytham adalah merupakan pembuktian. Kita sedang berdepan dengan realiti masyarakat. Ini baru bercakap soal mendekati hadis 40 ni dalam kerangka kita sesama Muslim. Belum kita tanya yang bukan Muslim lagi. Kelihatannya kita berdepan dengan analisis paralisis, kegagalan, kelumpuhan analisa, termasuk dalam kalangan kelesuan. Kita sebenarnya masalah kita mungkin diberi kegagalan memahami apa yang kita warisi daripada ulama-ulama dulu. Macam setengah orang bila dia faham ilmu tu hanya pada teks. Maknanya hanya teks pada hadis 40 berhenti situ. Padahal kalau kita dengar Prof cakap tadi, dia banyak sejarah lagi, sumbernya itu bukan daripada teks sahaja, bukan daripada Al-Quran hadis saja, bahkan alam. Maka Syekh kami Syekh Al-Jum'ah dia mengajar hatta dalam Al-Quran sendiri, Allah Taala sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan. Maknanya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maknanya ciptaan, melihat ciptaan Allah Taala. Dan kemudian bacalah allazi 'allama bil qalam. Qalam itu merujuk pena, iaitu menulis wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu ada, kita kata, kesinambungan antara wahyu dan juga alam. Maka bila masyarakat kita ni dia hanya melihat pada konteks, dia melihat pada wahyu tapi tidak tahu macam mana di dalam alam aplikasi, maka jadi banyak permasalahan. Macam minta maaf saya sebutlah, macam sekarang ni konsep dia ulang memang kita jangan sokong pemerintah zalim, kita jangan, itu memang dalam hadis sebut, dalam semua betul, kita dah sepakat benda tu. Tapi masalah sekarang, bagaimana justifikasi zalim tu di sini, adakah betulkah pemimpin kita zalim zaman ni? Itu soalan. Saya perlukan sejam lagi. Kita berehat dulu dan kita cuba untuk merumuskan ini dalam kesempatan masa yang ada. Jadi teruskan kesan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara-saudari rakyat Malaysia tercinta, 31 Ogos 1997 dan berikutnya 16 September 1993. Itu dua hari keramat bagi negara kita. Jadi oleh yang demikian, mari kita raikan dan tunjukkan bahawa kita adalah satu generasi rakyat yang faham perjuangan bapa-bapa ibu-ibu kita mencapai kemerdekaan, dan bagaimana harus kita tunjukkan kesetiaan kita, kecintaan kita adalah untuk mematuhi semangat dan prinsip perlembagaan dan meraihkan, menyantuni dan menjayakan kehadiran Hari Keramat 31 Ogos. Saya syorkan mulai sekarang sehingga 31 Ogos Hari Kemerdekaan Negara dan seterusnya Hari Malaysia 16 September, kita kibarkan jalur gemilang dengan megah
di setiap kenderaan, di setiap jabatan, di rumah, di mana sahaja untuk menunjukkan bahawa Malaysia sekarang bangkit sebagai negara yang bersatu padu, yang punya cita-cita dan yang punya idealisme untuk menghayati semangat kemerdekaan itu. Mulai hari ini sehingga 31 Ogos Hari Kemerdekaan Tanah Melayu dan 16 September Hari Malaysia, kibarkan bendera Malaysia jalur gemilang. InsyaAllah ia akan merupakan satu cetusan semangat baru dan petanda perubahan dalam negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Plenari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada 30 Ogos pukul 2 petang. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 kepada seluruh rakyat Malaysia. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Negaraku madani, berpaduan. Dalam minit-minit berbaki ini, dua tetamu saya, Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Yusof Haji Osman dan juga Ustaz Ahmad Faiz Muhammad Khalil. Asalnya kita bercakap tentang polemik hadis 40 ni, tapi menariknya macam tak cukup, Prof. Kita kena panjang lagi ni kerana huraiannya, pandangan-pandangan dan juga bagaimana pengembangan daripada sekadar koleksi hadis 40 ini membukakan kita kepada satu lembaran tingginya ilmu yang pada hemat saya kalau budaya itu diterapkan melalui modul tu nanti, Masya Allah, luar biasa pemikirannya. Prof Datuk, moving forward ke depan ini satu polemik yang kita pelajari dan Prof menyebutkan ada 3 insiden yang seumpamanya yang besar perlu kita cermati. Tapi pengajaran daripada sini dan bagaimana kita boleh memanfaatkan apabila semua sudah menyetujui bahawa ini sepatutnya tidak ada isu. Sebenarnya kalau kita melihat bahawa hadis ini yang kita bincang ni hanya isu umat Islam. Okey. Jadi penyelesaian dekat situ lah. Tapi kalau kita lihat kata-kata Rasulullah ini lebih luas. Kalau kita beri contoh lah tentang kena jaga akhlak, kena jaga adab, tingkatkan ilmu, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina, Allah Ta'ala mengangkat darjat kita dan sebagainya. Maka tak jadilah isu yang disebut ni. Sebab bila ditanganinya di persegi aspek yang lain, itu yang berlaku. So saya nak sebut ini satu sebab kita sebenarnya Kementerian Pendidikan Malaysia ni dia banyak buat program, tapi program tu terberhenti. Dulu ingatlah dia buat high order thinking skill. Dan saya baca dia punya tu dan saya tak perhati, saya tak setuju pun. Sebab 100% dia ambil daripada barat. Sebab thinking ni dia bukan boleh thinking hanya pandai dalam memberi alasan. Itulah HOT tadi. Kemudian tingkat yang paling tinggi ialah bagaimana nak menghasilkan satu kesimpulan dan kesimpulan itu dimaknakan. Itulah dia katakan high order thinking. Dia terlupa hubungan dengan Allah, dia lupa hubungan dia siapa. Sebab itu saya nak pergi kesimpulan ni. Saya tertarik kata-kata kebetulan teringat ni Syekh Jalaluddin Al-Rumi. Satu lengkap tu simple, tapi saya baca dalam bahasa Inggeris. Dia mungkin faham kot kalau kita bercakap. Dia kata if you look at Al-Quran with your eyes, you see word lah, letters. Kita hanya ayat-ayat itu, kita pun bergaduh lah panjang pendek, idramnya apa semua. Takkan itu je lah. Tapi kita ke mana kita pergi? But if you look at Quran with your mind, dengan minda kita, jadi you akan tengok ilmu
Setiap ayat tu ada ilmu-ilmu yang kamu boleh garap. Termasuk ilmu-ilmu yang lahir daripada budaya kita. Bukan budaya Arab. Sebab Quran ni untuk seluruh alam. Jadi kita dapat lihat di sana bagaimana Al-Quran itu dijadikan basis, asas untuk membangunkan culture kita, budaya kita dan sebagainya. Yang ketiga kita, if you look at Quran with your heart, you can see love. Sebab setiap ayat Quran itu seolah-olah Allah Ta'ala guide, Allah Ta'ala sayang kat kita. Jangan kata korang, jangan mengumpat, jangan minum arak, jangan timus. Sebab Allah Ta'ala sayang. You can see love of God. Jadi kalau orang agama lain duk kata love, Islam itu level yang ketiga. And finally, Jalaluddin Rumi menyebut, if you look at Quran with your roh, with your spiritual intelligence, you can see God, because every kalimah itu ditulis oleh Allah, dan you can see behind that kalimah itu wujudnya Tuhan. Itu yang hot itu, behind peristiwa itu, how you nak tafsirkan. Pokok memerlukan air untuk membesar. Apa maknanya? Apa maknanya? Pokok memerlukan cahaya matahari untuk membesar. Apa maknanya? Tiba-tiba Al-Quran kata Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail tak ada bakar. So how you going to justify that? Kalau kita menggunakan pendekatan saintifik, ini cerita mengarut. Tak boleh menjelaskan. Jadi banyak kita perlu perpanjangkan. Dalam agama kan banyak cerita fantasi. Tapi agama Islam tak ada cerita fantasi. Ustaz, tapi pentafsiran dia tak betul. Masya-Allah. Moving forward, kita ke depan dengan polemik ini, mempelajari hikmah di sebaliknya. Saya untuk kita moving forward ni, saya suka untuk menukilkan hadis yang ke-11 ataupun 12, saya lupa ni. Rasulullah SAW sebut min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara menunjukkan bagusnya keislaman seseorang, beragama seorang dia itu bagus, maka dia meninggalkan benda yang tidak tujuannya. Maka saya lihat masyarakat sekarang ni, bagi pandangan saya, dipolemikkan oleh golongan-golongan yang maukan kemasyhuran, maukan pangkat. Maka yang tersepit diperhebat dengan media sosial. Diperhebat dengan media sosial. Dia dibayar. Yang terpangkapnya adalah rakyat. Rugi mereka yang sepatutnya saling mengenal antara satu sama lain. Non-Muslim patutnya menjadikan hadis 40 ini sebagai jembatan untuk mereka mengenali intipati Islam lebih lanjut supaya hidup harmoni. Dan kaum Muslim perlu memperbaiki kefahaman mereka terhadap agama Islam dan seterusnya hidup harmoni dengan kaum yang lain. Jadi sepatutnya kita abaikan, tumpukan kepada ilmu, tumpukan kepada pembinaan tamadun dan kemajuan dan keharmonian hidup bersama, dan kita jangan terperangkap dalam bising hingar-bingar yang berlaku bagi yang dicetuskan oleh orang yang mahukan pangkat dan kemasyhuran dan sebagainya. Tidakkah kalau kita betul-betul menghayati dan mendalami serta mengamalkan intipati daripada hadis ini, sepatutnya yang bukan Islam pun bila dia melihat itu, dia tak rasa terganggu, dia tidak akan rasa terancam. Betul, tak ada. Itulah magnet yang akan sebaliknya menarikkan mereka merasa, nak berpayung di bawah. Saya rasa ada satu, ni panggil orang Melayu lah. Saya tengok di barat, Mak Saleh ni pegang Quran sudah biasa ya. Sebagai sumber ilmu. Dan kita di sini, dia pegang Quran, tengok, kamu Islam ke? Dia kena ambil Quran ni, kena ambil wudu. Orang Islam kena ambil wudu dulu. Saya tidak berani untuk buat fatwa baru sebagainya. Tetapi saya melihat aspek ini bahawa kita sudah menyekat. Orang itu nak mencari hidayah daripada Allah, dia belum Islam, awal-awal dia sekat. Kita tidak ada keterbukaan untuk. Kalau kita ada bahagian keduanya, saya boleh bayangkan soalan-soalan susulan daripada sesi ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Prof. Tok dan juga Ustaz. Saya kira kita kena perbanyakkan polemik yang peringkatnya fikrah. Kerana saya rasa masyarakat sudah banyak sangat didedahkan dengan fadail amal ni, amal-amalan baik. Bukan hanya soal membentuk sikap, tapi sikap yang didasari kepada kefahaman ilmu yang betul, supaya dia boleh lebih bercahaya lah. Orang nampaklah hikmah daripada situ juga mauizahnya. Jadi terima kasih kepada semua yang juga bersama kami pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang. Assalamualaikum dan salam muhibah.